Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan dan Kejahatan oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 4, Fasal 2. Iman yang cetek, lemah dan kosong. Apakah erti beriman? Adakah ertinya percaya di dalam hati sahaja akan apa-apa yang dikhabarkan dan diajarkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya, tetapi tidak dikerjakan dan tidak diperjuangkan? Jika umpamanya dikhabarkan kepada kita oleh tabib yang pandai bahawa kita boleh mendapat sihat atau terpelihara daripada penyakit dengan memakan ubat anu-anu serta diberinya ubat itu dengan percuma, atau dikhabarkannya yang kita boleh hilang kesihatan atau boleh dihinggapi penyakit yang membunuh kalau kita makan makanan anu-anu atau kalau kita perbuat anu-anu, maka kita cukup percaya akan perkataannya dan nasihatnya itu, tetapi kita tidak kita ikut. Adakah memadai demikian itu bagi mendapat kesihatan dan memeliharanya daripada dirosak, dibinasakan oleh penyakit? Adakah percaya yang demikian itu boleh dinamakan percaya yang benar dan sempurna? Percaya yang berisi dan memberi faedah? Adakah begitu rupanya iman Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya dan segala juara Islam dahulu-dahulu yang telah membina dan membangkitkan aizah umat Islam masa dahulu itu? Cuba selidik segala khabar yang warid di dalam hadis dan asar dan tawarikh. Kalau sungguh begitu, kita akan dapati mereka itu sentiasa beramal, bekerja dan berjuang, mengusahakan segala perkara yang mereka imankan itu. Berusaha hendak mendapat barang apa jua yang kebajikan dan menghindarkan barang apa jua yang kejahatan. Tegasnya, dalam segala usaha dan perjuangan mereka ini, cubalah perhati, terutama sekali adakah mereka telah menghadkan amal mereka kepada ibadat-ibadat di tika semayang dan puasa dan baca wirid-wirid dan berdoa saja, mohon itu dan ini kepada Tuhan tak habis-habis, padahal kerjanya dan tidak usahanya tak seberapa. Tidak. Sebaliknya, mereka telah berjuang juga di medan perjuangan hidup, telah berjihad melawan nafsu dan berperang bermati-matian kerana mempertahankan kebenaran, telah berpenat lelah, berusaha kuat, bekerja keras, mencari rezeki, menuntut ilmu, mencari pengetahuan, mengumpul pengetahuan, mengarangkan kitab-kitab, menyiasat jalan-jalan kemajuan, berfikir, berijtihad dengan sekeras-kerasnya, merintah negeri, menjalankan keadilan, memerangi musuh dan lain-lain lagi. Maka itulah sebabnya mereka telah dapat menjayakan agama Islam dan ajaran-ajarannya dan telah berjaya menjadikan umat Islam zaman dahulu itu maju, besar, mulia, berkuasa, memegang kedudukan yang di atas dari orang lain, disegani dan dihormat oleh umat-umat yang lain di dunia pada zaman itu. Pada diri Nabi kita SAW sendiri pula, ia memang telah mendapat janji kemenangan dan kejayaan daripada Tuhan seperti dalam ayat-ayat di atas tadi dan beberapa banyak ayat yang lain seperti itu dalam Al-Quran. Sepatutnya tidaklah payah berusaha dan berjuang lagi. Percaya saja cukuplah dan duduklah saja sembahyang dan puasa dan membaca-baca wirid dan mengucap takbir dan tahmid siang dan malam. Tetapi tidak demikian. Dia pun berjuang juga. Bahkan dialah kepala yang terlebih kuat menjalankan perjuangannya. Bahawa yang dikatakan beriman itu tetaplah mesti termasuk beramal sekali. Bukan amal membaca-baca dan mengingatkan mati sahaja. Tetapi amal bekerja dan berjuang pada serba-serbinya. Maka tidaklah memadai dengan percaya kosong sahaja di dalam hati. Tetapi tiada dibuat sebagaimana yang dipercaya atau diimankan itu. Biasanya percaya yang tidak diamalkan atau tidak dibuat itu ialah menunjukkan tidak cukup percaya, tidak yakin betul. Kerana kepercayaan ialah seolah-olah mata air tempat terpancar penggerak yang mengeluarkan perbuatan.
Maka sebagaimana perbuatan yang keluar mengambil rupa di alam kenyataan, begitulah kepercayaan yang telah mendorongnya di dalam hati. Pendeknya, tiap-tiap dikata beriman atau percaya mestilah berserta dengan amal yang membetuli kehendak iman itu. Bahkan pada kebanyakan tempat di dalam Al-Quran, perkataan amanu sentiasa diasingkan dengan perkataan wa'amilus salihat atau lain-lain perpecahannya yang bermaksud mengerjakan amal yang baik. Dan amal yang baik itu termasuklah usaha menjauhi kejahatan juga. Orang yang beriman tentulah percaya akan segala ajaran dari hal kebajikan dan kejahatan yang dibawakan oleh agama Islam. Dari perkara-perkara yang gaib hingga kepada perkara-perkara yang nampak bendanya di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian setelah ia beriman itu, tentulah ia mengamalkan pula seperti ajaran-ajaran yang diimankannya itu supaya membaiki dirinya, budi perangainya, hal ehwal kehidupannya dan harapan-harapan dunianya dan akhiratnya. Dengan pembahasan yang lain, orang beriman tentulah orang baik. Percayakan segala petunjuk dan ajaran Tuhan kepadanya seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan mengerjakan tiap-tiap yang baik dan menjauhi tiap-tiap yang jahat. Kalau tidak begitu, tidaklah berikan beriman namanya. Seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis. Maka orang beriman yang mengerjakan inilah yang disebut al-muttaqin di dalam Al-Quran seperti dalam ayat-ayat permulaan surah yang kedua, yakni surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Artinya, kitab itu, yakni Al-Quran, tidak syak lagi kepadanya petunjuk bagi orang yang muttaqin, iaitu orang yang beriman akan perkara-perkara gaib serta tetap mendirikan sembahyang dan membelajarkan bagi faedah ramai akan barang-barang apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman akan apa-apa ajaran yang telah diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, dan apa-apa ajaran yang telah diturunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripada engkau, serta percaya dengan yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah yang berada di atas jalan petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang akan beroleh kejayaan. Surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5.